Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan BM4 akan membentangkan tugasan pembentangan MPU 3122 hubungan etnik, isu pluralistik. Saya Ahmad Syakira binti Khairul Syuburi. Saya Fatin Fasihah binti Osman. Saya Siti Aisyah binti Abdullah. Okey, baiklah seperti yang boleh dilihat, berikut merupakan kandungan yang kami akan bentangkan, iaitu mengandungi pengenalan, unsur tradisi perlembagaan persekutuan, isu-isu pluralistik, usaha-usahanya dilaksanakan, penilaian pelaksanaan, kesimpulan dan rujukan. Okey, kita tengok dulu apa dia pengenalan. Okey, pengenalan yang kami fokuskan iaitu yang pertama, pluralistik. Okey, pluralistik tu apa? Okey, satu kumpulan manusia yang kita terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa yang telah membentuk satu kesatuan khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu. Macam contoh kat Malaysia ni, kita tengok ada terdiri pelbagai bangsa dan bangsa tu bersatu padulah untuk membentuk kesatuan. Okey, seterusnya kita fokuskan kepada integrasi nasional. Okey, integrasi nasional tu apa? Satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan budaya untuk membentuk entiti yang mempunyai pegangan norma serta mengamalkan kehidupan bersama. Daripada penyatuan yang dah dibentuk tu, maka akan wujudnya perkongsian persefahaman dan pemikiran antara kaum di dalam sebuah negara. Jadi kita bertengok kat Malaysia, kita semua terdiri daripada pelbagai bangsa, terdiri daripada pelbagai latar belakang, tak kisahlah latar belakang macam mana, tapi kita ada sikap yang untuk bersatu padu untuk mewujudkan satu keharmonian di dalam negara kita. Okey, kita ada tengok unsur tradisi perlembagaan persekutuan. Okay, kita rujuk balik. Okey, ada 4, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni macam kita boleh tahu, bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan lah dekat Malaysia ni. Yang kedua, kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa untuk siapa? Untuk orang Melayu dengan orang Bumiputra dekat Sabah Sarawak. Okey, seterusnya agama persekutuan. Semestinya agama Islam akan menjadi agama rasmi menjadi agama rasmi persekutuan. Dan terakhir iaitu pemerintahan beraja. Kat Malaysia ni kita tahu dia mengamalkan konsep raja yang mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri. Okey, terdapat 6 isu pluralistik yang kami akan sentuh, iaitu yang pertama, pergaulan antara kaum dalam kalangan murid sekolah. Yang kedua, isu jurang antara kaum. Isu keperpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, menghina dan mempersedakan agama, bahasa kebangsaan dipinggirkan dan peristiwa 13 Mei 1969. Berdasarkan 6 isu ni, kami telah hubung kaitkan dengan konsep perlembagaan iaitu yang 4 yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu rakan bentang saya. Silakan. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan usaha, kita kaji terlebih dahulu berkaitan dengan isu yang telah timbul berdasarkan tajuk isu pluralistik. Yang pertama, kita kaji kepada pergaulan antara kaum dalam kalangan murid di sekolah. Seperti kita tahu, dalam sebuah sekolah terdapat murid yang pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa India dan bahasa Cina. Okey, isu di sekolah ni berlaku apabila murid sekolah cenderung untuk bergaul sesama rakan kaum sahaja semasa di sekolah. Contohnya kita boleh lihat semasa waktu rehat dan semasa melaksanakan tugasan kumpulan, mereka lebih memilih ahli kumpulan daripada sesama kaum. Hal ini menyebabkan kurangnya pergaulan dan komunikasi sehingga mengasingkan kaum minoriti. Biasanya kaum minoriti cenderung untuk dipinggirkan dan diejek. Slide seterusnya. Okey, berdasarkan isu ini, apa yang usaha yang telah dilaksanakan ialah
penubuhan kelab rukun negara di peringkat sekolah rendah dan menengah oleh Kementerian Perpaduan Negara. Kelab rukun negara ni mendapat kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, kita lihat pula kepada objektif penubuhan kelab. Yang pertama, memperkenalkan rukun negara kepada murid supaya mereka dapat mengetahui dan memahami falsafah serta prinsip 5 prinsip rukun negara. Objektif yang kedua, menyemai nilai-nilai murni yang terkandung dalam rukun negara di kalangan murid. Dan yang ketiga ialah menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan murid berasaskan sikap saling percaya mempercayai, hormat menghormati, toleransi dan kerjasama antara kaum. Jadi penubuhan kelab rukun negara ni adalah untuk mengeratkan lagi perpaduan dan membuang stigma buruk terhadap sentimen perkauman dalam kalangan murid, terutamanya di peringkat sekolah rendah lah. Slide seterusnya. Okey. Penilaian terhadap usaha yang dilaksanakan iaitu penubuhan kelab, kita dapat lihat statistik telah menunjukkan lebih kurang 6,444 kelab rukun negara telah ditubuhkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Malaysia. Statistik ini pada tahun 2019. Jadi itu yang paling latest. Jadi kita lihat kelab rukun negara ini mendapat sambutan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Setiap kelab menerima agihan peruntukan kelab rukun negara. Kelab rukun negara yang telah dibentuk oleh Kementerian Perpaduan, dia dah ada silibus dan panduan untuk guru-guru laksanakan kelab dari segi aktiviti, rancangan tahunan yang untuk guru-guru laksanakan di sekolah lah. Jadi kesan daripada penubuhan kelab ni, kita dapat lihat kasih sayang dan sikap hormati dalam kalangan murid semakin meningkat. Dan juga sikap terbuka dan menerima kelainan bahasa mula tersebar dalam kalangan murid sebab setiap aktiviti ataupun perjumpaan kelab yang telah dilaksanakan memberi impak lah kepada murid itu sendiri, terutamanya dalam mewujudkan pergaulan berlainan kaum. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan. Okey, baiklah. Isu kedua yang sering kita dengar terutamanya di media sosial adalah isu menghina dan mempersendakan agama. Okey, isu ini melibatkan agama Islam dihina di hadapan khalayak. Okey, sebagai contohnya ada pernah berlaku penularan video seorang wanita bertudung yang bernama Siti Nur Amirah Abdullah yang mengaku beragama Islam dan menghafal 15 juzuk Al-Quran, telah membuka tudung dan pakaiannya di atas pentas di sebuah kelab komedi yang terletak di Taman Tun Dr. Ismail. Okey, selepas dia melakukan tindakan tersebut, kejadian tersebut telah mendapat sorakan gembira daripada penonton. Jadi perkara ini telah menimbulkan kemarahan orang Melayu kerana tindakan yang dibuat tu adalah mempersendakan agama Islam. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, selain daripada itu, terdapat juga tular juga 4 individu didakwa menghina agama Islam dan Nabi Muhammad SAW di akaun Twitter dan Facebook milik mereka sehingga menggugat keharmonian masyarakat. Okay, kita boleh lihat di keratan akhbar dan juga keratan Twitter, tweet yang daripada 4 individu yang terlibat iaitu Alistair Coggin, pemilik akaun Facebook Ayi, pemilik akaun Twitter Alvin Cho, pemilik akaun Facebook Danny Antonio, pemilik akaun Facebook Yazid Khan. Okey, keempat-empat individu tersebut telah melakukan ataupun menghina agama Islam secara terbuka di laman sosial. Okey, disebabkan itu berlaku perbalahan antara kaum terutamanya orang Melayu kerana orang Melayu ingin mempertahankan hak agama Islam. Okey, sepatutnya perkara sebegini sepatutnya perlu dielakkan kerana perkara ini akan menggugat keharmonian dan juga akan mencetuskan perbalahan yang boleh mengundang kepada pergaduhan sesama kaum di Malaysia. Seterusnya. Okay, jadi berdasarkan isu yang telah tersebar di laman media sosial, usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah tindakan undang-undang yang dikenakan kepada individu terbabit. Okay, Nur Amirah dijatuhkan hukuman denda sebanyak 8,000 dan dipenjara selama 4 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Manakala Alistair Coggin dikenakan hukuman 10 tahun sebulan dipenjara di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan KK, Seksyen 505C KK dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998.
Okay, berdasarkan tindakan undang-undang yang telah dijatuhkan, kita dapat lihat bahawa undang-undang di Malaysia ni digunakan dan digunakan secara adil untuk kepada individu yang telah melakukan kesalahan. Okey, berdasarkan kes yang telah berlaku, turut mendapat sokongan daripada Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Idris Ahmad yang mengatakan bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Kementerian Dalam Negeri KDN dan semua agensi penguatkuasa amat cekap dalam melakukan tugas mereka jika kesucian agama Islam dihina oleh pihak tertentu. Ini kerana agama Islam merupakan agama persekutuan di Malaysia dan agama Islam ini merupakan agama rasmi bagi masyarakat majoriti di Malaysia, itu masyarakat Melayu. Seterusnya. Okay, jadi tahap usaha yang telah dilakukan, saya dapat nilai bahawa undang-undang di Malaysia ni telah dilaksanakan secara adil dan saksama. Individu yang bertindak menghina ataupun cuba mempersendakan agama Islam akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang mereka lakukan. Okey, kita juga dapat melihat bahawa adanya Akta 559 iaitu Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 di bawah Seksyen 7. Okey, berdasarkan akta ini, untuk bagi kesalahan jenayah syariah iaitu kesalahan berhubung dengan akidah, kesucian agama Islam dan institusinya, kesusilaan dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Jadi, dengan adanya akta ini, agama Islam akan terus terbela dan masyarakat juga akan lebih menghormati agama yang ada di Malaysia. Okay, seterusnya. Kita beralih pula kepada isu kedua iaitu isu kesedaran perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, terdapat segelintir masyarakat yang kurang bergaul dan bekerjasama dengan kaum lain. Hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi sehingga wujud perasaan tidak suka dan tidak terbuka terhadap kaum lain. Perkara ini menunjukkan imej perpaduan yang kurang memberasakan kepada global. Seperti kita tahu, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang menunjukkan contoh berkaitan dengan perpaduan kaum, sebab kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Tapi disebabkan segelintir masyarakat yang bersikap tidak terbuka ni, ia menyebabkan memberikan kesan kepada perpaduan dalam negara kita. Seterusnya. Okay, baiklah, usaha yang telah dilaksanakan untuk menangani isu ni ialah kerajaan telah mengadakan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di peringkat kebangsaan. Dan sambutan ni dijalankan setiap tahun. Tidak lain tidak bukan untuk menyemai rasa cinta akan negara dan perpaduan bangsa. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ni juga dapat menunjukkan kerjasama antara kaum di Malaysia masih utuh. Okay, penilaian terhadap usaha, kita dapat lihat sambutan Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan mendapat sambutan setiap bangsa di Malaysia. Apabila sambutan ini dilaksanakan, setiap kaum di Malaysia turut terlibat dan bersama-sama dalam meraihkan hari tersebut. Dan dia dihadiri oleh pelbagai kaum lah. Seterusnya. Okey, baiklah, isu yang keempat iaitu isu jurang ekonomi antar kaum. Okey, seperti yang kita tahu, pernah berlaku masalah jurang ekonomi yang sangat ketara antara kaum Melayu, Cina dan India. Okey, pada masa ini isu tersebut masih lagi berlanjutan iaitu jurang pendapatan antar kaum sangat ketara, lebih-lebih lagi kaum Bumiputera dan kaum Cina. Okay, buktinya jurang pendapatan antara Bumiputera dan Cina telah meningkat lebih dua kali ganda dalam tempoh 10 tahun. Okey, kita boleh lihat kepada statistik yang telah ditunjukkan. Dalam tempoh 10 tahun kita boleh lihat jurang antara Bumiputera dan juga Cina adalah lebih kurang sebanyak 375 tahun. Maafkan saya. Pada tahun 2009, jurang antara Bumiputera dan China hanyalah RM1,387. Namun, pada tahun 2009, jurang ni semakin meningkat kepada RM2,802. Okey, jurang antara Bumiputera dan juga masyarakat India pula semakin melebar juga, iaitu pada 2009 jurangnya hanya RM375, tetapi pada tahun 2019 meningkat kepada RM1,123.
Okey. Apabila kita lihat kepada statistik yang ditunjukkan, kita dapat lihat yang sebenarnya masyarakat Cina ni dia lebih maju dan lebih moden daripada masyarakat Melayu dan juga India kerana jumlah pendapatan yang mereka dapat adalah lebih tinggi berbanding masyarakat Melayu dan juga India. Seterusnya. Okey, berikut merupakan statistik pendapatan isi rumah. Okey, sebanyak 77.1% isi rumah berpendapatan bawah 2,000 adalah daripada kalangan kaum Bumiputra. Okey, walaupun etnik Cina hanya 26% daripada jumlah isi rumah, namun 48.9% isi rumah mereka berpendapatan RM20,000 ke atas. Jadi kita dapat lihat yang masyarakat Cina ni sebenarnya mereka lebih memonopoli ataupun mendominasi perniagaan ataupun pekerjaan yang ada di Malaysia sehinggakan mereka ni lebih maju dan lebih dikatakan lebih senanglah berbanding masyarakat lain. Seterusnya. Okey, berikut merupakan kemiskinan mutlak mengikut kumpulan etnik dan jantina Ketua Isi Rumah Malaysia iaitu pada tahun 2016 dan juga 2019. Okey, daripada jadual yang telah ditunjukkan kita dapat lihat perbezaan kumpulan etnik mengikut peratusan kemiskinan. Okey, kalau kita lihat pada tahun 2016, Bumiputra adalah sebanyak 10.2 adalah 9.7 dan semakin berkurang pada 2019 iaitu 7.2. Namun begitu masyarakat Cina yang pada awalnya 2016 adalah 2.2 dan semakin berkurang pada 1.4 dan masyarakat India pula daripada 5.5 kepada 4.8. Walaupun daripada 2016 hingga 2019 itu mempunyai pengurangan, namun kadar kemiskinan ini masih lagi mempunyai jurang yang besar antara masyarakat Bumiputra dengan masyarakat Cina. Okey, jadual yang di sebelah belah merupakan peratusan bagi pekerjaan-pekerjaan yang didominasi oleh kaum di Malaysia. Okey, kita dapat lihat bahawa kebanyakan dari segi pembuatan dan juga automotif kebanyakannya didominasi oleh Cina berbanding masyarakat lain. Manakala masyarakat Bumiputra lebih bertumpu kepada pertanian dan juga perikanan dan juga penternakan. Okey, jadi berdasarkan isu yang telah kita kupaskan, usaha yang telah dilakukan adalah mempelbagaikan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan menerusi agensi-agensi seperti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Lembaga Beras dan Padi Negara LPN dan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah iaitu Vista. Kita dapat juga program Hijrah Selangor. Okey, program ini bertujuan untuk melebarkan golongan kelas menengah, maksudnya daripada kelas rendah untuk dinaik taraf menjadi golongan kelas menengah di negeri Selangor melalui pendekatan pelaksanaan sistem penyaluran modal tambahan yang efisien kepada peniaga-peniaga kecil. Maksudnya program ni dia memberi pinjaman wang kepada peniaga-peniaga kecil untuk melebarkan lagi perniagaan mereka supaya dapat meningkatkan kualiti taraf hidup mereka. Okey. Melalui program ini dia hanya menekankan kelayakan warga negara Malaysia. Jadi program ini terbuka kepada kesemua kaum dengan memenuhi syarat seperti mempunyai permit perniagaan yang khas, mempunyai data perniagaan yang mereka jalankan. Okey, yang kedua adalah pelaksanaan projek-projek pembangunan tanah dan aktiviti pertanian, perindustrian dan komersial sosio-ekonomi oleh Felda. Okay, seperti kita lihat isu tadi, kebanyakannya adalah jurang perbezaan antara masyarakat Melayu. Jadi, Felda ni telah ditubuhkan untuk meningkatkan taraf hidup orang Melayu terutamanya di luar bandar.
Jadi peneroka ni mereka diberikan tanah sebanyak 10 ekar dan di pertempatan yang tertentu untuk mengerjakan ladang pokok getah dan kelapa sawit. Jadi masyarakat Melayu yang berada di bawah program Felda, mereka akan mengusahakan pertanian pokok getah dan juga kelapa sawit sebagai salah satu pekerjaan mereka untuk meningkatkan kualiti dan juga taraf hidup mereka. Okay, seterusnya. Okay, ini merupakan kita boleh lihat maklumat asas wilayah Felda. Okay, melalui gambar wilayah tersebut kita dapat lihat ya bahawa bilangan peneroka adalah semakin bertambah di seluruh semenanjung Malaysia dan ada juga di kawasan Sabah. Okay, seterusnya. Okey, jadi berdasarkan usaha yang telah dilakukan, bagi program hijrah tu sebanyak 11,114 orang telah mendapat manfaat melalui program hijrah dan dengan jumlah peruntukan yang telah dibelanjakan sebanyak 58,358,000 sehingga 30 September 2015. Okey, menurut laporan Diana Abdul Wahab 2023, satu rawatan telah dijalankan untuk melihat perkembangan 3 orang usahawan berjaya yang dibiayai oleh agensi menerusi program Kebangsaan Asas Hijrah 2023. Usahawan tersebut ialah Syamaliza Wati Ramli, itu pengusaha bakery di Pim Pastry House, Elang Korban Narayanan, pengusaha produk pencuci yang dikeluarkan oleh kilangnya sendiri iaitu Eagle Chemitage Resources Sdn Bhd, dan juga pemilik Autopart Garage iaitu Muhammad Hafiz Hamzah. Okay, berdasarkan kejayaan yang telah diperoleh oleh ketiga-tiga usahawan ini, kita dapat lihat bahawa program hijrah itu sebenarnya membantu peniaga-peniaga kecil yang daripada asalnya adalah hanya peniaga kecil sahaja, tapi mereka mampu untuk berjaya dan menjadi usahawan yang berjaya. Okay, bagi Felda pula, kerajaan juga sentiasa peka dengan keperluan peneroka dan jadi kerajaan ni dia telah melakukan program pembangunan peneroka untuk mengekalkan prestasi Felda sehingga kini. Seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih saudari Anggun dengan saudari Fatin. Okey, seterusnya kita tengok isu yang sudah lali kita dengar, iaitu isu bahasa kebangsaan dipinggirkan, iaitu isu bahasa Melayu. Okey, macam kita tahu isu bahasa Melayu ni daripada dulu lagi kita dengar orang menanaktirikan bahasa Melayu, orang tak macam tidak berbangga dengan bahasa Melayu kita. Walaupun masyarakat kita sendirilah, iaitu kaum Melayu pun kadang-kadang pun macam dia malu untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Macam kita tahu bahasa Melayu ni dia fungsi dia besar sebab peranannya untuk membentuk jati diri dengan memupuk semangat kekitaan, integrasi dan maruah masyarakat penuturnya. Sebab kita bercakap Malaysia ni majoriti kena pandailah cakap Melayu, tapi malangnya pada zaman sekarang kita boleh tahu hanya segelintir sahaja adalah segelintir yang tidak pandai cakap bahasa Melayu meskipun terdiri daripada kaum Melayu itu sendiri. Okey, suasana dan keadaan alam pemikiran dan ilmu pengetahuan sesebuah masyarakat sangat rapat kaitannya dengan bahasanya. Okey, kalau kita semua bertutur dalam bahasa Melayu, semua kita pandai cakap bahasa Melayu dan orang yang mendengarnya pun pandai cakap dalam bahasa Melayu. Jadi kita dapat meningkatkan komunikasi sekaligus dapat mengeratkanlah hubungan antara penutur dengan pendengar. Okey, namun setelah 5 tahun merdeka dan 30 tahun pelaksanaannya sepenuhnya dasar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua peringkat pengajian, dua perubahan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia seolah-olah meminggirkan kedaulatan bahasa kebangsaan. Okey, kita tengok balik apa dia isu yang kita dua yang perubahan tu. Okey.
Okey, tindakan kerajaan. Okey, yang pertama, tindakan kerajaan menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran subjek sains dan teknologi di Institut Pendidikan Tinggi. Okey, menurut pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 menggantikan Akta Pelajaran 1961. Okey, Akta Institut Pendidikan Swasta 1996 yang membenarkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pendidikan sepenuhnya di IPTS. Dan pelaksanaan polisi pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris di sekolah bermula pada tahun 2003. Macam kita tengok sekarang dekat Institut Pendidikan Tinggi, Institut Pendidikan Swasta, kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Walaupun kita dah benarkan untuk pihak kerajaan dah benarkanlah untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan, namun masih lagi penggunaan bahasa Inggeris digunakan sebagai pengantar bahasa pendidikan. Untuk pelaksanaan polisi pengajaran matematik dan sains sudah kita cakap sudah ada perubahan lah. Okey, usaha untuk menangani isu terdapat melibatkan tiga golongan iaitu kerajaan, iaitu pelan tindakan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Institut Pendidikan Tinggi Awam pada tahun 2003 hingga 2030. Organisasi bukan kerajaan iaitu NGO, skim penggalakan dan insentif menarik para ilmuwan dan ahli sains untuk menulis dan menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlulah memberi sokongan kepada kempen, konvensyen, syarahan umum pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa demi perpaduan negara, bangsa dan rakyat jelata, demi jati diri dan permekasaan masyarakatnya. Jadi kat sini, kalau bukan diri sendiri yang ubah, kalau usaha orang lain pun, tapi diri sendiri yang tidak memberi usaha yang sama, jadi maka tak akan ada hasilnya lah untuk usaha yang telah dilaksanakan. Okey, kita tengok keberkesanan penilaian terhadap usaha. Kita fokuskan, saya akan fokuskan kepada bidang pendidikan. Keputusan perperiksaan SPM pada tahun 2022 berbanding SPM tahun 2021 menunjukkan peningkatan lah, peningkatan prestasi. Sebab kita tahu untuk mendapatkan sijil SPM, subjek yang wajib dilulus antara salah satunya iaitu bahasa Melayu. Jadinya sekiranya usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, pihak NGO dan masyarakat itu sendiri dapat memberi impak yang positif kepada pelajar itu sendiri. Sebab kalau kita tahu kalau murid tak ambil gagal SPM, gagal dalam subjek mata pelajaran bahasa Melayu, mestilah pelajar itu sendiri tidak dapat memperolehi sijil SPM itu. Okey, kita tengok pula peristiwa isu yang terakhir iaitu peristiwa 13 Mei tahun 1969. Peristiwa ni ada kaitan dengan saudari Fatin cakap tadi iaitu wujudnya jurang ekonomi kepada jurang ekonomi kaum. Okey. Peristiwa 13 Mei ni merupakan peristiwa detik hitam untuk di negara kita iaitu dia bukan sahaja melibatkan kerosakan harta benda namun melibatkan juga pentumpahan darah. Okey, peristiwa ni kita tahu kat sinilah kita tahu perpaduan rakyat Malaysia ni antara kaum sangatlah tidak berapa bagus lagi masa ni. Peristiwa ini menjadi bukti kepada isu pembentukan jati diri bangsa di Malaysia. Okey, seterusnya jati diri ni apa dia jati diri? Jati diri ni membawa maksud perkara yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama. Tetapi disebabkan wujudnya jurang antara setiap kaum itu, maka terhasillah peristiwa 13 Mei tahun 1989. Peristiwa ni kita dapat buktikan bahawa lagi rakyat Malaysia pada waktu tersebut belum memiliki budaya dan jati diri nasional. Daripada isu ni, kita dapat buktikan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia. Kiranya kalau kita tidak bersatu padu, maka mungkin negara kita tidak akan membangun seperti sekarang. Mungkin apa usaha kerajaan buat pun tidak akan membuahkan hasil. Okay, seterusnya kita tengok keberkesanan usaha iaitu kita tengok usaha dia iaitu
dasar ekonomi Malaysia adalah unsur yang lebih menyeluruh dan dikaji secara terperinci berbanding dasar yang lepas. Okey, dasar ekonomi ni apa? Okey, kita tengok dulu yang sebelah ni dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar wawasan negara, model ekonomi baru, polisi baru ekonomi Bumi Putera. Jadinya dia berlaku pada tahun 1970 hingga tahun 2013. Dia adalah mengikut turutan lah, makin lama makin tambah baik. Okey, DEB adalah unsur yang lebih menyeluruh dan dikaji secara terperinci berbanding dasar yang lepas. Peruntukan kewangan dan sumber lain dalam melaksanakan DEB oleh institusi dan agensi sektor awam telah memberi sumbangan untuk mengembangkan kemudahan dan perkhidmatan bagi mencapai ekonomi negara yang pesat. Seterusnya memberi peluang perniagaan kepada Bumi Putera secara khusus. Maksudnya tadi macam Saudari Fatih ada terangkan, dulu kita khususkan orang kaum Cina kena kerja apa, kaum Melayu buat apa. Tapi sekarang ni kita dah tak ada khususkan pekerjaan tu. Kita buka kepada semua kaum, apa yang mereka nak kerja, boleh je kerja. Tak ada had untuk kaum tersebut. Okey, kita tengok penilaian terhadap usaha. Okey, macam kita tahu, DEB ni diasaskan oleh Perdana Menteri Malaysia pada Malaysia yang pertama, iaitu siapa? Tun Abdul Razak. Okey, telah dibentuk pada 31 Ogos tahun 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada tahun 2005. Yang ini menurut sumber. Okey, seterusnya tujuan wujudnya DEB ni membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat tanpa mengira asal keturunan untuk seimbangkan ekonomi antara rakyat berbidang kaum. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Okey, berdasarkan isu-isu yang kami telah kupaskan dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh badan kerajaan, badan bukan kerajaan dan juga kerjasama daripada masyarakat kita sendiri. Jadi kita dapat lihat bahawa sebenarnya unsur-unsur perlembagaan di Malaysia ini sangatlah penting dan perlu dihormati dan perlu dipatuhi oleh semua masyarakat supaya kesepaduan antara kaum ini dapat kita pupuk dan dapat dijaga dan supaya kesepaduan antara kaum ni kita dapat pupuk dengan lebih baik. Okay, jadi kepelbagaian etik kat Malaysia ni kita tahu sebenarnya untuk pupuk untuk menyatu padukan tu adalah sangat sukar kerana kita mempunyai perbezaan pendapat, kepercayaan dan gaya hidup yang berbeza. Namun usaha-usaha yang telah kita bincangkan sebentar tadi sebenarnya telah membentuk kejayaan Malaysia pada hari ini. Jadi masyarakat Malaysia ni sepatutnya terus menghargai dan saling menghormati kepelbagaian etnik yang ada demi mengekalkan integrasi nasional ke arah pembentukan negara bangsa yang berjaya. Dengan demikian, masyarakat Malaysia di Malaysia akan dapat mewujudkan kerjasama yang mantap agar kejayaan Malaysia terus maju ke hadapan. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami.